Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membincangkan satu topik yang menarik sebagai seorang pengurus untuk HR, Human Resource. Topik yang ringkas iaitu Hiring the New Employment untuk 3 Facility Managers dan 7 Technician. Seperti mana kita tahu, sebagai seorang bahagian admin, Human Resource Administration, dalam latihan dalam melantik employment baru, kita perlu menekankan beberapa perkara, dan malam ini saya akan membincangkan antara topik-topik yang saya perlu tekankan dan kita perlu ambil tahu dalam melantik staf baru dan untuk company kita. Okey, kita akan mulakan dengan topik satu. Topik satu iaitu job description for new staff. Okey, saya akan tekankan kepada dua position, dua jawatan. Yang pertama adalah facility manager, manakala yang kedua adalah facility technician. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, facility manager. Okey, yang pertama, responsible for implement of the operations facility. Untuk jawatan facility manager merangkumi keseluruhan facility management, di mana untuk jawatan tersebut perlu menjadi ketua ataupun menguruskan semua operation facility yang ada di bangunan tersebut. Yang kedua adalah supervising, coordinating, monitoring facility management work. Okey, untuk facility manager bertanggungjawab dalam memastikan semua kerja termasuk di tapak documentation, finance dan sebagainya berjalan ataupun mengikut standard ataupun spek dan juga KPI yang ditetapkan oleh si pihak klien maupun pihak syarikat. Dan seterusnya adalah monitor and ensure all maintenance service work related building and infrastructure. Okey, untuk facility management, seperti kita tahu, facility management adalah membuat penyelenggaraan sama ada bangunan ataupun fasiliti ataupun infrastruktur. Okey, kita pergi kepada bangunan. Bangunan ni maksudnya macam mana? Bangunan ni adalah kita menjaga atau maintain apa bangunan yang sedia ada, di mana dalam pelbagai skop. Yang pertama, civil scope, mechanical scope, electrical scope, classing scope, dan ICT scope, di mana setiap skop kategori yang berada dalam satu bangunan akan di-cover ataupun dimonitor oleh facility manager. Skop yang besar dalam tahap ataupun tanggungjawab yang besar kepada facility manager. Okey, kita balik kepada jawatan yang kedua iaitu facility technician. Facility technician lebih kepada kerja di tapak ataupun kerja di on site. Okey, yang pertama, perform routine facility and equipment maintenance on site. Okey, untuk technician, mereka bertanggungjawab dalam memastikan semua kerja di tapak ataupun kerosakan aduan di tapak dapat disiapkan mengikut kondisi yang baik dan juga tempoh yang ditetapkan. Okey, yang kedua adalah carry out preventive and corrective maintenance work requirement. Okey, saya sentuh preventive. Preventive ni adalah kerja yang kita lakukan secara berjadual, sama ada jadual harian, mingguan ataupun bulanan. Sebagai contoh, dalam skop civil work. Okey, dalam skop civil work ada pelbagai preventive maintenance. Sebagai contoh, shielding, floor, wall, and then reinforcement concrete structure, and then for infrastructure adalah drainage, longkan, work signage, and then work seperti kondisi jalan dan juga sebagainya. Itu setiap kerja yang berjadual mempunyai frekuensi yang berbeza, seperti
Shilling. Shilling dilakukan sebanyak 3 bulan sekali sebagai contoh. Manakala untuk kerja kritikal seperti plumbing iaitu kerja kritikal di mana kerosakan plumbing di toilet akan dimaintain dengan setiap bulan. Okey. Itu adalah preventif. Okey, manakala korektif adalah kerja yang aduan. Aduan ni bermaksud kerosakan yang serta-merta. Sama ada aduan tersebut di capture oleh pengadu seperti klien, and then di capture oleh, contoh kalau dalam fasiliti di kampus, student, staff dan sebagainya. Untuk di hospital seperti staff dengan pesakit and then dengan pengunjung sekali. Okey, seterusnya saya akan bergerak ke topik yang kedua. Topik yang kedua dikira topik yang sangat penting bagi departmen HR dalam memilih kandidat yang sesuai untuk memikul tanggungjawab yang diamanahkan, yang ditugaskan. Okey, kita beralih kepada topik yang kedua, iaitu preparation, sama ada before, during dan after, semasa interview proses. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama adalah before. Okey, before ni bermaksud sebelum kita memanggil kandidat ataupun sebelum berlangsungnya sesi temuduga, kita perlu prepare interviewer schedule supaya tidak ada kecelaruan ataupun supaya setiap perjalanan proses interview berjalan dengan lancar dan mengikut jadual yang ditetapkan. Manakala yang kedua adalah preparing interview guide. Maksudnya prepare guide yang ditetapkan supaya kita boleh menyediakan guideline yang ditetapkan supaya apabila berlangsungnya sesi temuduga, kita sudah ada garis panduan yang kita perlu ikuti dan kandidat perlu ikuti bagi melancarkan lagi proses interview. Okey, yang kedua adalah during. Okey, during ni bermaksud semasa proses interview berlangsung di antara kandidat dan juga pihak company yang selalunya dihadiri oleh HR dan juga oleh operation setiap jawatan kosong tersebut. Okey, yang pertama kita perlu highlightkan adalah listen and question, di mana kita perlu ada interaksi soalan-jawapan daripada kandidat dan juga daripada pihak staff. Ini bagi memastikan setiap staff dan juga setiap kandidat memahami dan menjadi calon yang terbaik supaya kita boleh menilai tahap teknikal dan juga tahap pemahaman kandidat tersebut. Okey, yang kedua adalah ask open question. Ask open question ni bermaksud soalan yang general, boleh bebas ditanya oleh sama ada dua belah pihak bagi mengukuhkan lagi pemahaman dan meyakinkan lagi kedua belah pihak. Okey, yang seterusnya adalah after. After ni adalah setelah selesai semua sesi temuduga, di mana kita perlu membuat interview review, di mana kita perlu mengadakan postmortem bagi kita upgrade ataupun kita nak memperbaiki proses interview yang akan datang untuk kandidat di masa akan datang. Justru postmortem sangat penting dalam setiap apa yang kita buat. Okey, termasuklah interview proses. Okey, saya beralih kepada topik yang ketiga, iaitu performance staff appraisal and remuneration. Okey, setiap staff yang berada dalam syarikat kita perlu menilai prestasi setiap staff yang ada di dalam syarikat kita melalui pelbagai cara untuk mengenal pasti tahap prestasi setiap staff, dan kita untuk menilai sejauh mana performa dan juga sepanjang kerja yang dilakukan untuk setahun ataupun 6 bulan.
Okey, kita ada banyak cara yang kita boleh lakukan. Yang pertama adalah kita boleh menilai staff tersebut melalui pertama adalah balance scorecard method. Okey. Yang kedua adalah KPI method. KPI method ni selalu digunakan kebanyakan syarikat. Sebagai contoh, setiap semasa 6 bulan, sebagai contoh 6 bulan performance, kita akan menilai untuk 6 bulan pertama performance syarikat, performa daripada staff tersebut, di mana kita akan melihat dari segi JD yang job description yang kita tetapkan kepada staff tersebut, untuk kita pastikan yang bahawa staff tersebut dapat achieve ataupun dapat melakukan tugasan yang diberikan dengan baik mengikut skala yang kita tentukan, di mana permarkahan tersebut mempengaruhi prestasi ataupun prestasi setiap staff tersebut, di mana memberi kesan kepada kenaikan gaji ataupun promotion ataupun dan sebagainya. Okey, seterusnya yang ketiga adalah rating scale, checklist for choice method. Okey, yang seterusnya adalah critical incident method, and then yang seterusnya yang kelima adalah psychological appraisal, assessment center, and then 360 degrees feedback. Itu antara performance staff appraisal yang kita boleh terapkan dan kita boleh amalkan, digunakan untuk menilai staff-staff kita dalam memastikan tahap pencapaian staff kita dalam melakukan kerja-kerja ataupun tugasan yang kita berikan dengan baik mengikut permarkahan yang berbeza. Okey, untuk topik yang terakhir iaitu topik yang keempat. Okey, untuk topik yang keempat saya akan terangkan dua tajuk. Yang pertama adalah reward system. Reward system ni terbahagi kepada dua, iaitu extrinsic and then intrinsic. Okey, untuk extrinsic yang pertama adalah reward untuk staff yang macam seperti yang saya ceritakan di topik yang ketiga, di mana kita akan menilai prestasi staff kita atau pekerja kita melalui beberapa cara yang saya terangkan di topik yang ketiga. Okey, di mana setiap prestasi dan permarkahan tersebut kita akan memberi reward ataupun memberi penghargaan kepada staff tersebut. Okey, yang pertama adalah reward yang pertama adalah learning and development. Okay, learning and development di mana staff yang cemerlang ataupun staff yang mempunyai pemarkahan yang tinggi, kita akan menghantar ataupun melatih untuk memberi learning and development yang tinggi, dan mungkin memberi jawatan yang baru ataupun potensi untuk memegang jawatan yang lebih tinggi untuk dinaikkan pangkat. Yang kedua adalah promotion. Untuk promotion adalah di mana kita memberi penghargaan kepada staff melalui kenaikan gaji ataupun kenaikan grade. Kenaikan grade ini bermaksud setiap jawatan yang ditetapkan oleh syarikat mempunyai tahap grade mengikut jawatan yang ditetapkan. So di mana untuk kenaikan promotion kita perlu menilai staff daripada prestasi staff yang kita nilai setiap 6 bulan ataupun setahun sekali. Okey, seterusnya adalah compensation. Okey, untuk reward yang kedua adalah intrinsic. Okey, yang pertama adalah growth. Growth ni adalah di mana kita memberi pendedahan atau kita menekankan ataupun kita melatih staff tersebut supaya lebih membesar ataupun supaya lebih terpinci jawatannya, di mana kita boleh serapkan untuk staff tersebut berada dalam jawatan yang lebih tinggi, dan kita boleh memberi multitask yang di mana staff tersebut sangat bernilai, dan kita akan cuba tekankan beberapa multitask untuk kita angkat staff tersebut ke jawatan lebih tinggi. Yang kedua adalah community. Okey. Untuk staff yang cemerlang,
semestinya kita akan memberi reward melalui reward system. Tapi untuk staf yang mempunyai pemakahan yang rendah ataupun mempunyai staf yang mempunyai masalah sama ada di tempat kerja ataupun masalah disiplin, kita juga ada melakukan sistem, iaitu sistem penalti system, di mana setiap staf yang mempunyai masalah disiplin, kita perlu memberi denda ataupun kita perlu memberi teguran ataupun kita memberi kesedaran kepada staf tersebut, dan kesedaran tersebut melalui pelbagai cara ataupun sistem. Yang pertama yang saya ingin tekankan adalah verbal warning, dan seterusnya letter of reprimand, and then suspension, dan last sekali adalah termination. Termination ni adalah pilihan terakhir yang kita lakukan, di mana apabila kita memberi warning letter and then masih lagi tiada perubahan di antara staff, kita akan memberikan suspension and then letter lagi sekali. Sebelum terakhir adalah jika staff tersebut masih gagal untuk berubah dan menunjukkan prestasi yang baik, makanya kita terpaksa melakukan penalty system yang terakhir, iaitu sistem termination. Okey, sekian saja 4 topik yang saya ingin kongsikan, di mana 4 topik ini sangat penting bagi HR department dalam menilai staff company, bermula daripada intake sehinggalah ke penalty dan termination. And then seharusnya setiap company memang sangat memerlukan staf yang mempunyai potensi yang baik, boleh memberi penuh komitmen yang penuh dalam sebuah syarikat untuk memajukan sebuah syarikat. Dan seterusnya, untuk individu staf tersebut perlulah memajukan diri melalui kerja yang cemerlang, and then melakukan kerja mengikut tugasan yang diberikan dengan baik untuk memajukan diri, and then seterusnya untuk memajukan syarikat. Okey, sekian saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.